Hak mengundi dalam pilihan raya ialah perkara utama yang perlu diberi perhatian serius oleh kerajaan dan badan yang mengendalikan pilihan raya dalam sebuah demokrasi berwakilan dan dijamin di bawah perlembagaan. Perkara 1191, Perlembagaan Persekutuan menjamin setiap warga negara yang mencapai umur 21 tahun dan bermastautin dalam sesuatu bahagian pilihan raya pada tarikh kelayakan adalah berhak mengundi dalam bahagian pilihan raya itu bagi Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri. Bagaimanapun, di bawah perkara yang sama, perlembagaan juga menetapkan sekatan hak mengundi kepada rakyat jika ia hilang kelayakan seperti termaktub di bawah perkara 1193A dan B. Perlembagaan menetapkan umur 21 tahun sebagai hak kelayakan mengundi bagi mereka yang layak di sisi undang-undang. Negara telah melalui 14 pilihan raya umum dari PRU 1 tahun 1959 hingga PRU 14 tahun 2018. Dalam kalangan negara ASEAN, rakyat Indonesia dan Timor Leste era pengundi yang termuda, iaitu 17 tahun. Kecuali Malaysia dan Singapura, negara lain telah menurunkan hak umur ke bawah 18 tahun. Terkini, selain Malaysia dan Singapura, 6 negara lain masih mengekalkan hak umur 21 tahun, ialah Kuwait, Lebanon, Oman, Cameroon, Samoa, dan Tonga. Ini bermakna semua negara Commonwealth lain yang mengamalkan demokrasi Westminster, termasuk India selaku negara demokrasi terbesar di dunia, masing-masing menetapkan 18 tahun sebagai umur kelayakan rakyat diberi hak mengundi dalam pilihan raya. Sebelum 1970-an, hak layak mengundi di seluruh negara demokrasi ialah 21 tahun ke atas. Langkah mengurangkan had umur kepada 18 tahun bermula selepas 1970-an di United Kingdom 1969 hingga 70, Eropah Barat 1970-an, Amerika Syarikat 1971, Kanada dan Jerman 1972, Australia dan Perancis 1974, diikuti India, Pakistan, New Zealand dan semua negara di Amerika Latin, Afrika dan Asia pada 1980-an, serta Jepun negara yang terakhir pada 2016. Mengikut statistik penduduk 2018, daripada 30 juta rakyat Malaysia, 18 juta adalah warga negara berumur 21 tahun ke atas yang layak mendaftar sebagai pemilih. Daripada jumlah itu, statistik daftar pemilih PRU 14 menunjukkan negara mempunyai hampir 15 juta pemilih berdaftar. Mengikut laporan, lebih 3 juta warga negara layak mengundi tapi tidak mendaftar. Ini bermakna 50% sahaja rakyat yang diberi hak mengundi untuk memilih kerajaan di sisi perlembagaan. Justeru, jika had umur diturunkan kepada 18 tahun, dijangka jumlah yang layak tetapi tidak mendaftar akan meningkat hampir 1.5 juta daripada jumlah 4 juta sedia ada bertambah kepada 5.5 juta daripada jumlah kira-kira 20 juta yang akan layak untuk mengundi. Salah satu peluang akibat daripada penurunan hak layak mengundi kepada umur 18 tahun adalah dapat melahirkan budak instan yang cerna tentang negara. Warga muda banyak meluangkan masa menggunakan media sosial dan mahir memperoleh maklumat terkini termasuklah isu-isu politik hangat. Golongan ini teruja akan keadaan semasa, malahan pula mereka juga sedang mengaplikasikan platform yang sedia ada bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai situasi perkembangan negara. Peluang mengundi seawal umur 18 tahun memberikan mereka pendedahan awal kepada sistem pentadbiran dan struktur organisasi kerajaan. Sekiranya mereka diberikan peluang mengundi sejak umur ini, negara berpotensi menarik minat golongan ini untuk lebih berpendapat dan aktif melibatkan diri dalam kerangka dasar kerajaan. Tanggapan bahawa warga negara bawah 21 tahun dianggap belum matang dan tidak boleh membuat keputusan bijaksana dan tidak boleh diterima. Suasana persekolahan dan persekitaran moden mempengaruhi pemikiran warga muda. Terdedah kepada pengaruh media massa dan kemajuan teknologi maklumat menjadikan mereka kumpulan pintar, matang berfikir dan berdikari. Pulau seterusnya yang saya akan terangkan adalah golongan bermaklumat. Apa itu golongan bermaklumat? Golongan bermaklumat adalah masyarakat yang berbudaya menggunakan maklumat dalam kehidupan seharian, terutamanya dalam membuat keputusan. Bagaimana golongan bermaklumat dapat dilahirkan melalui undi 18 ini? Di mana undi 18 ini dapat memberikan peluang kepada remaja untuk berfikir demi masa depan negara sebelum membuat keputusan untuk memilih siapa yang akan memerintah mereka itu.
Mereka perlu ingat bahawa apa saja keputusan yang mereka buat itu akan mempengaruhi masa depan negara mereka itu. Disebabkan hal ini akan dapat melahirkan golongan yang bermaklumat di mana mereka yang berupaya untuk membuat keputusan bijaksana mengenai kepentingan masa depan negara dapat dilahirkan daripada golongan muda, terutamanya remaja yang berumur 18 tahun. Pengundi perlu mendapatkan sebanyak maklumat sebelum mereka membuat keputusan untuk mengundi bagi memilih wakil mereka. Ini akan menyebabkan rakyat untuk lebih bermaklumat demi masa depan negara mereka. Golongan bermaklumat bukan sahaja dapat membantu negara, tapi ia juga dapat membantu seharian mereka juga. Kita dapat tahu bahawa undi 18 ini sangat penting untuk melahirkan golongan yang bermaklumat terutamanya dalam kalangan remaja yang berumur 18 tahun demi masa depan negara yang lebih baik ini. Seterusnya, memberi peluang kepada golongan lebih muda untuk menyuarakan pendapat mereka daripada pelbagai aspek. Memang tidak dapat dinafikan bahawa menurunkan had umur kepada 18 tahun dapat memberi banyak peluang kepada golongan muda untuk menyuarakan pendapat mereka secara berkesan. Salah satu impak positif daripada persetujuan cadangan menurunkan umur mengundi kepada 18 tahun adalah melahirkan sudut pandangan yang lebih segar mengenai senario politik dalam negara. Lebih-lebih lagi, golongan pintar ini bakal menerajui sistem politik negara. Apatah masalahnya jika mereka mendapat peluang pengundian awal sebagai pengumpulan pengalaman. Umur 18 tahun boleh menjadi ahli dalam parti politik, dibenar tertabik dalam kegiatan politik dan menganggotai pertubuhan politik berdaftar. Tidak adil kepada golongan ini jika tidak diberi hak mengundi semata-mata kerana umur belum mencapai 20 tahun. Kematangan seseorang tidak boleh diukur dari segi usia, sebaliknya ia boleh ditampilkan melalui perilaku dan cara berfikir. Peluang seterusnya bagi pengundi 18 tahun adalah dapat melahirkan pemimpin muda. Pemimpin muda yang dinamik dan progresif mampu membawa negara menuju kejayaan yang diimpikan oleh semua. Pelaksanaan pengundi 18 tahun dilihat dapat memberi peluang kepada golongan muda untuk terlibat aktif dalam membuat keputusan berkenaan masa depan negara. Mungkin selepas ini, kita boleh melihat lebih ramai golongan muda menjadi pemimpin baik di peringkat persekutuan maupun di peringkat negeri. Kebolehan memperolehi pelbagai maklumat di hujung jari menjadikan golongan muda lebih terbuka dalam membuat keputusan. Idea-idea golongan muda yang terbaru dan kontemporari boleh dikongsikan dengan kepimpinan negara dalam mencorakkan dasar-dasar negara yang lebih berkesan. Mereka mampu mengubah gaya politik lama dengan menawarkan wadah baharu, politik yang lebih segar jika mereka boleh membuktikan bahawa golongan muda yang berintelektual tinggi dan cerdas perjuangan tidak taksuf dengan ideologi kepartian yang kerap menidakkan kebenaran dan keadilan. Hal ini kerana anak muda Malaysia hari ini hanya mahukan keadilan saksama untuk semua. Bukan itu sahaja, dengan melaksanakan pengundi 18 tahun juga mampu melahirkan bakal pemimpin yang matang dan berkualiti. Namun, jika mereka tidak diberi peluang dari sekarang, maka proses untuk melahirkan pemimpin muda bagi memacu politik negara akan mengambil masa yang lama. Semakin awal golongan muda diberi hak untuk terlibat dalam proses demokrasi, maka semakin cepatlah mereka bersedia untuk mengalas tanggungjawab sebagai pemimpin masa depan negara. Salah satu cabaran adalah jangkaan jumlah yang layak tetapi tidak mendaftar akan meningkat hampir 1.5 juta. Iaitu daripada jumlah 4 juta yang sedia ada akan bertambah kepada 5.5 juta. Hal ini dikatakan demikian kerana kekurangan minat warga muda yang mencapai umur 21 tahun untuk mendaftar
walaupun terdapat pelbagai insentif dan peringatan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Contohnya, hebahan melalui media arus perdana dan sosial telah dijalankan oleh SPR bagi meningkatkan kesedaran pengundi baharu. Namun, statistik pilihan raya negeri pada 12 Mac yang lalu menunjukkan daripada 54.92% keseluruhan keluar mengundi, peratus pengundi muda dianggarkan tidak melebihi 5%. Faktor kepada fenomena ini mungkin disebabkan rasa protes anak muda terhadap keadaan politik negara dan anggapan bahawa keadaan negara akan tetap sama walaupun mereka menyokong mana-mana parti politik. Rang undang-undang perlu diperkenalkan di Parlimen untuk meminda perlembagaan persekutuan. Menurunkan had umur mengundi kepada 18 tahun perlu dilakukan serentak dengan pindaan sistem pendaftaran pemilihan secara automatik. Bagi melaksanakannya, Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan perlu dipinda dan dibahas untuk kelulusan 2/3 undi pada sidang Parlimen. Terdapat beberapa cabaran bagi meluluskan rang undang-undang tersebut. Antaranya ialah kesediaan kerajaan-kerajaan negeri untuk meminda perlembagaan negeri atau undang-undang tubuh negeri masing-masing agar selaras dengan pindaan perlembagaan persekutuan berkaitan penurunan had umur calon. Selain itu, kerajaan perlu membuat penelitian kepada pelaksanaan ini adalah wajar bagi mengambil kira segenap aspek kebajikan bakal-bakal pengundi diberi keutamaan dan bukannya untuk memberi ruang kepada apa-apa agenda politik. Seterusnya, kesediaan parti-parti politik untuk mencalonkan ahli-ahli yang berumur 18 tahun sebagai calon mereka. Akhir sekali, kesiapsiagaan agensi-agensi pelaksana yang terlibat secara langsung sewajarnya diberi peluang dan ruang untuk membuat persediaan teratur. Umpamanya dari segi integrasi data antara Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Penjara Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan lain-lain agensi yang berkaitan. Perbuatan menyebarkan maklumat salah bukanlah satu perkara baru. Kesan dulu hanya mungkin menjejaskan hubungan sesama individu dan tidak memberi sebarang impak kepada kewangan dan ekonomi negara. Namun kini kemajuan teknologi, telefon pintar dan pelbagai platform media sosial yang mana identiti palsu boleh direka dengan mudah telah mendorong kepada tabiat baru iaitu menyebarkan maklumat palsu. Tetapi tindakan kali ini boleh menjejaskan keharmonian kerajaan di negara ini. Generasi muda kini amatlah tidak asing lagi dengan penggunaan media sosial. Ini dapat menjadi platform mudah dan pantas bagi penyebaran maklumat palsu. Banyak manifesto yang diubah suai dan disebarkan melalui satu individu ke individu yang lain melalui media sosial. Perkara ini boleh menjadi penyebab pengundi 18 tahun ini memilih parti politik yang salah yang bertentangan dengan kehendak mereka jika mereka mempercayainya tanpa unsur peksa. Walau bagaimanapun, kerajaan mengambil tindakan tegas terhadap penyebaran maklumat salah dan berita palsu dan mendakwa di mahkamah bagi mereka yang menyebarkannya. Namun, tidak dapat disangkakan lagi bahawa maklumat meragukan ataupun palsu tetap tersebar. Semestinya, cara ini akan digunapakai bagi mereka yang tidak bertanggungjawab bagi memastikan pengundi 18 tahun ini memilih parti pilihan mereka dan bukannya betul-betul memenuhi kehendak pengundi 18 tahun tersebut. Jadi, bagi menangani berita palsu, program celik media perlu diadakan dan dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh sebelum beri hak kepada pengundi 18 tahun. Golongan yang lebih berpengalaman juga perlu melaporkan jika terdapat sebarang maklumat yang meragukan agar pengundi 18 tahun ini nanti dapat memilih pemimpin yang tepat bagi diri mereka. Bagi menyelesaikan masalah warga negara yang tidak keluar mendaftar, satu jalan yang ada hanyalah untuk kerajaan dan parlimen meluluskan kaedah pendaftaran pemilih secara automatik sebelum pilihan raya umum yang ke-15. Menurunkan hak umur layak mengundi kepada 18 tahun akan memberi hak mengundi kepada lebih ramai warga negara dewasa untuk mengundi pada pilihan raya. Namun, bersama itu tidak akan tercapai sekiranya sekadar membabitkan pindahan hak umur kelayakan sahaja. Justru, perkara ini perlu diselesaikan bersama-sama dengan melakukan pindahan kepada kaedah cara pendaftaran
dari kaedah mengisi dan menyerah borang pendaftaran seperti yang dipraktikkan bagi persediaan pilihan raya umum yang ke-14 kepada sistem pendaftaran secara automatik. Sistem pendaftaran tersebut yang digunakan pakai terbukti tidak menyelesaikan masalah rakyat yang tidak mendaftar. Menurunkan hak umum mengundi kepada 18 tahun perlu dilakukan serentak dengan pindahan sistem pendaftaran pemilih secara automatik. Untuk melaksanakannya, Perkara 119 Perlembagaan Persekutuan perlu dipinda dan dibahas untuk kelulusan 2/3 undi pada sidang parlimen.